Dah, bersedia dah? Okey. Kita masih lagi dekat Islam adalah peraturan dan sekejap boleh mute Kalisha okey, bunyi macam dekat main gendang-gendang, gudu-gedang. Okey. Kita masih tajuk yang sama, bab yang kedua, iaitu Islam adalah peraturan, tapi hari ini pembahagian peraturan. Okey, pembahagian peraturan. Okey, kalau sebut peraturan dalam bahasa Inggeris, peraturan apa dia? Kalau bahasa Inggeris. Rules. Okey, rules. Okey, ini pembahagian peraturan. Jadi pembahagian peraturan ni ada dua. Okey, ada dua, ijbari dengan Ikhtiari. Okey. So hari ini Maulid nak terangkanlah apa itu peraturan ijbari, apa itu peraturan ikhtiyari. Ya. Dia punya slide satu. Okey, ni dia. Siapa-siapa yang baru masuk, sila bagi tahu siapa tang tengok aku baru masuk kan. Okey. Kalau dekat buku teks ni Muallim tulis, Muallim type balik saja dalam buku teks muka surat 31. Okey. Kalau antum boleh tengok, peraturan ijbari maksudnya adalah peraturan wajib. Okey. Rules yang wajib. Kalau bahasa Inggeris wajib apa dia? Bahasa Inggeris. Kita nak tahu, kita nak tahu. Entah. Tak tahu. Kita tak tahu. Tak tahu kan? Kalau bahasa Arab tahu lah. Bahasa Arab ijbari. Okey, wajib. Okey, kita tengok pengertian dia dulu. Ijbari ni maknanya important tu penting kan. Semua benda penting dalam dunia ni kalau berkenaan dengan peraturan. Boleh juga kan kat Selana. Kita tengok pengertian dia. Semua makhluk wajib patuh kepada peraturan Allah tanpa bantahan. Okey. Maknanya semua rules yang dibuat oleh Allah, yang ditentukan, yang ditetapkan oleh Allah, semua makhluk, bukan manusia je. Semua makhluk yang bernyawa. Okey. Cuba sebutkan Malim, makhluk apa yang tidak bernyawa? Ada tak makhluk yang tidak bernyawa? Ada. Komputer. Barang. Patung. Madam. Pokok makhluk dia memberi oksigen. Kalau ada oksigen mestilah ada nyawa, ada Pemadam. karbon dioksida. Berhala. Pemadam makhluk. Pemadam tu makhluk ke? Maklim, berhala Maklim. Berhala tu makhluk ke? Tanah. Semua hidup Maklim. Mana yang tak hidup? Okey. Semua yang bernyawa, semua yang ada roh dan sebagainya itu adalah makhluk Allah. Okey, semua makhluk wajib patuh, tak kisahlah ada haiwan ke, tak kisahlah ada pokok, tumbuh-tumbuhan ke. Okey. Apa yang dikatakan dengan makhluk, dia wajib patuh kepada rules. Okey, rules of Allah tanpa bantahan, tidak boleh mengatakan tidak. Contohnya apa benda yang wajib diikut? Contohnya kita pergi poin yang pertama, sistem cakrawala. Sistem cakrawala. Okey, kalau Alisha tanya tanah tu makhluk ke? So bumi ni, tepi-tepi bumi ni banyak gunung ganang, pokok-pokok apa semua tu, tanah-tanah dan sebagainya. Itu termasuklah makhluk Allah juga. Okey, sistem cakrawala ni yang berada di angkasawan,
Okay, planet bumi, planet Marikh dan sebagainya yang mengelilingi matahari, dia makhluk dan dia tak boleh nak bergerak suka-suka hati dia. Dia tak boleh nak bergerak mengikut arah lawan jam ke, tak boleh. Dia ikut peredaran, ikut arah pusing ikut arah jam lah. Dia tak boleh nak pusing, nak buat zigzag lah, apalah, nak pergi ke orang kata apa, macam bola pula nak bergolek ni kan. Tak boleh. Sistem cakrawala tu patuh terhadap inilah peraturan yang Allah buat. Okay, contoh yang kedua, peredaran oksigen. Peredaran oksigen ni maknanya pokok yang berada di luar rumah kita tu yang memberikan oksigen kepada tanah, kepada pokok-pokok yang lain, kepada kita sekalipun. Okey, kita tak boleh kata kita tak nak ambil oksigen daripada pokok, tak boleh. Dia still akan dapat juga oksigen tu. Okey. Pokok kalau kita tanam dekat pasu bunga ataupun dekat tanah, okey, dia hidup ke tak hidup ke, itu dah ditentukan oleh Allah. Okey, tidak boleh tidak. Sebab dia dinamakan makhluk. Yang ketiga, contoh yang ketiga, peraturan ijbari, degupan jantung. Okey, pegang jantung masing-masing. Agak-agak jantung tu ada apa dekat jantung tu? Dah terang ada Nyawa. nyawa, roh. Memanglah kita tak nampak roh tu macam mana kan? Tak betul ke? Okey. Tapi degupan jantung Dia rasa juga dekat nadi. berasa juga dekat nadi. Kalau tengok buku teks, muka surat, ada gambar jantung. Muka surat 35. Kan? Ada atas sekali saluran darah. Okay, saluran darah pergi kepada jantung, jantung pam semua benda. Jantung pam darah untuk ke paru-paru, untuk ke hati, untuk ke kaki dan sebagainya, ke otak. Dia berpunca daripada degupan jantung tu. Masuk sains negara. Ni tajuk sains tahun 4 ni. Pasal peredaran darah. Yang keempat, peredaran darah dalam badan. Ni yang Muhammad cakap tadi lah. Saluran darah tu pergi ke jantung, jantung mengepam darah untuk transfer pergi ke tempat lain. Tu dia. Ni boleh ingat lagi Muhammad belajar masa sekolah rendah dulu. Subjek sains. Cikgu Malim dulu letak patung putih tu. Kepala tak ada, badan je ada. Lepas tu ada organ dalaman lah, ada jantung, ada apa, perut, ada usus semua, tapi yang mainan je lah patung. Kalau real mau muntah. Kalau real mungkin kalau real mungkin nak kena sambung belajar habis PM sambung belajar nak ambil doktor ke apa kan, mungkin boleh tengok real. Nak jadi doktor. Okay. Mungkin boleh tengok real kalau nak jadi doktor. Tapi tak semua doktor kan yang boleh tengok real kan. Tak semua doktor kan. Apa kalau dia tengok tu? Doktor-doktor yang pakar je boleh. Pakar je boleh. Dia kot Malim tak ada bidang doktoran. So Malim tak tahulah. Doktor bedah je boleh. Nombor 5, pernafasan. Okey. Cuba okey, Malim bagi bayangan, Malim bagi antum bayangkan Okey, Anas. Okey, Malim suruh Anas bayangkan. Anas, boleh tak Intan pilih untuk tidak bernafas? Cubalah Intan pilih untuk tidak bernafas. Anas ada dekat sini. Ada kan? Anas kan? Ada Malim. Okey. Intan bayangkan Intan pilih untuk tidak bernafas. Okey, Intan bayangkan Intan pilih untuk tidak bernafas. Okey. Kemudian Intan buat untuk tidak bernafas tu, apa akan jadi dekat Intan? Meninggal lah. Meninggal. Jadi kalau peraturan ijbari ni boleh tak Intan buat pilihan supaya Intan tak nak bernafas? Tak boleh, kena ikut juga. Tak boleh. Walaupun kehendak kita ni tak nak bernafas, tapi nafas kita ni tetap ada. So maknanya makhluk tu dikategorikan mati ataupun meninggal, masuk ke dalam alam kubur, barulah dia boleh
Apa orang kata pilih untuk tak nak ikut peraturan ijbari ni. Faham tak? Betul. Faham eh? Nak bagi faham ijbari tu macam mana? Maksudnya kita tak ada pilihan. Kalau kita nak pilih untuk tak nak bernafas sekalipun, dia tetap juga bernafas. Kan? Walaupun kita tidur. Kita still juga bernafas. Siap berdengkur lagi kan Anas kan? Krong. Berdengkur. Betul. Contohnya ayah kita lah, kalau kita tengok ayah kita tidur kan. Mengalahkan exhaust motor. Krong. Aduh. Okey, nombor 6. Siratan makanan. Siratan makanan ni yang minggu lepas yang boleh cerita tu lah. Tikus dekat sawah padi dimakan oleh siapa. Kemudian dimakan oleh siapa. Jadi benda tu wajib berlaku sebab diorang nak hidup. Okay? Sebab diorang nak hidup. Makhluk sejenis haiwan tu nak hidup. Dan kita, kalau kita nak makan, takkan kita nak makan beras je. Mestilah kita nak makan haiwan kan. Kita nak makan ayam. Kita nak makan ikan. Sedap ayam. Kan? Jadi macam mana kita nak jadikan ikan tu besar? Macam mana nak jadikan ikan tu boleh makan dengan sedap? Kita mesti kena bagi dia makan. Kan? Itulah benda-benda yang wajib yang perlu kita, yang perlu makhluk patuh. Bukan kita patuh tau, makhluk patuh. Jantung makhluk. Okey, tangan kita ni makhluk Allah juga. Apa lagi? Mulut makhluk, mata makhluk, kepala makhluk. Itu semua makhluk. Bila sebut tentang makhluk ni dia besar, dia luas. Otak makhluk. Otak pun makhluk. Okey. Boleh faham Kalau makhluk campur jadi manusia. Makhluk campur-campur ada jadi manusia. Makhluk campur-campur ada jadi haiwan. Ada jadi haiwan. Campur-campur ada jadi malaikat. Ada jadi jin. Tumbuhan. Ada jadi tumbuh-tumbuhan. Nampak? Contoh haiwan, apa yang kurangnya? Dia otak ada tapi kurang Akal. So kalau manusia yang tak ada akal, so lebih baik jadi Binatang. kan. Tapi antum kena ingat, tapi haiwan dia berfikir. Mualim, dah habis menyamar jadi mualim. Dah mula dah habis. Dabit lah. Boleh nak kena report dekat Mualim Fahmi ni. Itu Mualim Fahmi. Bukan Darwish. Dabit. Bukan Dabit juga. Bukan Dabit juga. Tapi ada mualim. Mualim rekod ni, nanti Mualim tunjuk video ni dekat Mualim Fahmi. Tapi siapa ni? Bukan Darwish, bukan Dabit. Malim masuk satu ke dua? Malim masuk 2 lah. Mualim masuk 2. Apalah Fatih? Apa lah Patih? Tak pasti Gambar nak dia kongsi. Apa lah? Gambar dia macam lain. Macam Sabar. Dah. Okey. Mial. Gabung sikit tu. Gambar dia macam tipu. Okay, jadi antum kena ingat, bukannya haiwan walaupun dia ada otak tapi dia tak ada akal, memang dia tak ada akal, tapi dia juga berfikir. Tapi dia berfikir cara makhluk seperti haiwan. Kalaulah kita kata dia tak berfikir, macam mana dia boleh fikir untuk makan? Macam mana kucing baru-baru lahir dia boleh untuk pergi menyusu dengan ibunya? Itu adalah cara berfikir kategori haiwan. Okey, hikmah penetapan peraturan Allah. Hikmah rules of Allah ni hikmahnya adalah untuk kesejahteraan manusia sesuai dengan ni boleh salah eja denan pula. Patutnya Denan. Sesuai dengan tugas manusia sebagai khalifah Allah. Tengoklah Fatih terkejut Mualim. Pekak tengok Mualim. Suasana dekat office center tu bising. So enter mute je. Cakap bila perlu je. Nombor 3, undang-undang dan peraturan yang Allah Okey Mualim. Undang-undang dan peraturan yang Allah ciptakan wajib dipatuhi. Apa wajib dipatuhi oleh Allah pula ni? Mualim salah tulis.
Oleh makhluk bukan Malim. Boleh tengok balik. Oleh manusia ni boleh salah tulis ni. Anda pun fikir takkan Allah nak punya Allah punya wujud. Betul lah. Boleh salah tulis. Ni boleh nak tulis laju-laju. Jadi macam ni lah. Okay. Ni antara 3 hikmah rules of Allah. Hikmah yang Allah menciptakan rules tu. Okay, bukannya MKN ataupun pihak Kementerian Keselamatan Negara je nak buat peraturan. Sebenarnya yang mula-mula lagi ada adalah peraturan Allah. Barulah ada peraturan manusia. Allah. Okay, habis ijbari ni ikhtiari. Okay, ikhtiari ni tu kena faham banyak-banyak sebab jadi kuis banyak soalan berkenaan dengan ikhtiari. Okay. Zoom yang kedua baru kita start quiz. Quiz tu Molly akan bagi link dekat ruangan chat ni. Okey, jadi Molly akan bagi ruangan chat. Atau jawab. Pilih nama masing-masing lah. Jadi Molly akan terangkan cara-cara dia. Cara-cara jawab. Senang je. Tapi soalan ni banyak berkenaan dengan ikhtiari. Okey. Pembahagian yang kedua selepas ijbari ada ikhtiari. Ikhtiari ni antum kena faham. Ikhtiar ni maksud ikhtiar kan. Kalau dalam tajuk KRS, ikhtiar. Ataupun dalam bahasa Melayu dia pilihan. Bahasa Inggerisnya apa pula? Pilihan. Choice. Boleh lah, boleh terima lah choice lah. Okay. So maknanya rules yang boleh pilih. Kita boleh pilih nak jadi macam tu ke tak. Kalau kita tak pilih apa akan jadi? Kalau kita pilih pun apa akan jadi? Kita tengok. Yang pertama pengertian dulu. Pengertian pilihan, pengertian peraturan ikhtiari ni ialah Muallim nak antum bacalah. Kemudian Muallim terangkan. Siapa nak baca ni? Pengertian nombor 1. Malim, hikmah ni kat mana? Nak baca Malim. Cuma dia hilang. Baca Malim. Malim nak baca Malim. Bacalah cepat. Yang peraturan yang pengertian kan? Peraturan yang ditetapkan oleh Allah tetapi manusia diberi pilihan untuk mengikut atau tidak. Nombor 2. Manusia diberi pilihan untuk kehidupan yang benar atau sesat. Dia boleh nak terangkan. Wah, hilang. Hilang dah Zoom. Macam mana dah Zoom? Pengertian ikhtiari ni maknanya peraturan yang Allah buat, yang Allah tetapkan. Tetapi manusia diberi pilihan untuk ikut ataupun tak. Apa yang nak kena ikut? Apa yang dia boleh ikut? Kita tengok poin nombor 2 pula. Manusia diberi pilihan untuk kehidupan yang benar ataupun sesat. Maknanya dia cerita kalau bab ikhtiari ni berkenaan dengan manusia lah. Manusia diberi pilihan untuk menentukan kehidupan dia tu, kehidupan Yasin, kehidupan semua, kehidupan Muallim. Jadi macam mana? Nak jadi baik ke nak jadi jahat? Nak jadi hak ke nak jadi batil? Nak jadi benar ke nak jadi sesat? Jadi bila masuk je bab ikhtiari ni, antum kena fikir ada 2 agama. Satu agama Islam, satu lagi agama kafir. Letak dalam kepala tu. Masuk je ikhtiari ni, jadikan 2. Jadi Malim akan bagi contoh. Kita pergi dalil dulu. Sebelum kita pergi contoh, kita pergi Malim, dalil. Muhammad baru masuk Malim. Muhammad baru masuk. Ni Muhammad dengan Aish ni Malim baru jumpa minggu ni. Muhammad baru masuk. Tak tahulah dia apa orang kata nak faham macam mana tajuk ni. Tajuk yang peraturan ni susah. Nak belajar seminggu 2 minggu memang tak dapat lah. Kena belajar 2-3 bulan juga tajuk yang sama. Mula pergi kepada dalil. Dalil ni maknanya bukti. Dalil bahasa Arab. Bahasa Melayunya bukti. Mu'az. Baca dalil Mu'az. Yang nombor 1 tu.
Manusia diberi kuasa untuk menggunakan sumber alam mengikut cara yang disukai. Okay, Nombor nombor 2. 2, jika memilih kesesatan, maka rugilah mereka dunia dan akhirat. Okay, ayat Quran tu. Nak baca ke? Baca. Ana tak nampak, ana pakai earphone. Kita boleh zoom kan? Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Agak-agak surah apa ni? Maka dia Asyams. Maka dia Asyams. Surah Asyams. Ya, betul. Okey. Maksudnya, Muaz? maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Okey. Fa'alhamaha bukan fal. Ada alif kat situ. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oh, Okay, surah Asy-Syams ayat 8. Okey, boleh bagi dalil berkenaan dengan ikhtiar ini. Okey. Bila peraturan pilihan ni iaitu kuasa untuk menggunakan sumber. Contohnya kalau nak tahu kuasa menggunakan sumber ni, contohnya antum fikir dalam kepala otak antum, fikir tentang kerajaan ataupun bahasa Inggeris dia government. Okey, kerajaan, government. Okey, so sebab sekarang dekat Malaysia ataupun dekat negara mana-mana sekalipun yang berkuasa yang layak untuk membuat peraturan di dunia ni adalah kerajaan. Okey, jadi manusia yang menerima peraturan yang dibuat oleh kerajaan tu, dia boleh menggunakan mengikut cara yang dia suka. Ikutlah macam mana cara awak suka sekalipun. Tapi masih lagi ada dua pilihan. Nak buat benda baik ke nak buat benda jahat. Nak buat benda benar ke nak buat benda batil. Okey. Jika kita sebagai rakyat Malaysia memilih untuk melakukan kesesatan, maka kita sebagai orang Islam rugi. Rugi dekat mana? Dekat dunia pun rugi, dekat akhirat pun rugi. Sebab buktinya adalah dari surah Asy-Syams. Iaitu maka dia mengilhamkan. Dia mengilhamkan ni maknanya Allah mengilhamkan, Allah memberi hidayah kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Maknanya Allah bagi orang hidayah, Allah bagi orang tahu dua jalan. Jalan jahat ke jalan baik. Jalan kejahatan ke jalan ketakwaan. Boleh pilih. Allah bagi peraturan yang macam tu boleh pilih. So kalau dia bukan orang Islam, maknanya dia boleh melek ke? Test. Mana ada mualim tak lag lah. Ana okey je. Mana tak lag? Mualim okey je lah. Oh, okey. Kenta yang lag. Fatih. Darwish. Kenta yang ni lag. Kenapa Ana pula? Test. Alah sebut nama. Tak Malim. Malim okey je. Tak. Mualim okey je. Dekat je dengan anak punya ni. Saja je Darwish, potong Malik cakap Apa betul? Anak punya ni dekat je dengan Masalah Mualim ke? Tak. Jadi Tak. kalau sendiri punya masalah sendiri selesaikan, jangan melibatkan orang lain. Tengok Zoom nak habis dah. Belajar tak habis lagi ni. Okey, contoh yang pertama. Contoh yang pertama untuk ikhtiari. Okey, sebelum saya sebut contoh ikhtiari, kalau contoh ijbari tadi, okey ingat kalau contoh ijbari ada banyak tau, ada ni. Ada 6. Perawala, oksigen, digubar jantung, darah, pernafasan, senjata makanan. Tapi kalau peraturan ikhtiari dia ada 2 je, iaitu pemerintahan, okey, dengan ekonomi. Okey, pemerintahan ni bahasa Inggeris dia government. Okey, pemerintahan bahasa Inggeris dia government. Kalau undang-undang bahasa Inggeris dia law, law. Bukan rules kan, law kan.
Undang-undang. Law tu macam peguam Malim. Peguam. No. Lawyer tu peguam. Lawyer tu peguam. Kalau law, undang-undang. Law Sebab undang-undang. Makna ajar undang-undang dekat UiTM tu sebab Ana tahu. Best tu. Okay. Malim sama belajar undang-undang juga, tapi jadi cikgu dekat Afukon. Kelakar. Itu tak kelakar. Oh. Janganlah kau. Cikgu undang-undang. Cikgu undang-undang. Sekejap, Malim punya connection slow ni. Sorry, sekejap. Malim punya connection slow. Dia keluar kat sini. Okay, Malim punya belajar dulu sama macam Mak. Hikmah pergi Malim. Hikmah. Sama Dia tak ada macam hikmah. bonda Anas juga, tapi mengajar dekat Afukon bahasa Arab tiba kan. Tapi kalau bab FT hari ni Malim suka. Sebab dia pasal undang-undang. Sebab tu Malim suka untuk ajar tajuk ni. Ulang-ulang kali pun tak apa. Sebab Malim punya belajar dekat universiti dulu pun belajar benda ni juga. Tapi banyak belajar dalam bahasa Arab lah. Sebab tu Malim tanya tu bahasa Inggeris tu, sebab Malim tak belajar bahasa Inggeris. Okey, boleh sambung. Okey, nombor 1, government and law. Nampak Malim cakap bahasa Inggeris pula kan? Government and law. Okey, government and law ni terbagi pada 3. Okey, kemudian nombor 2, ekonomi. Ekonomi ni satu je, kebebasan. Okey, ekonomi ni satu je, contoh dia kebebasan. Okey, hikmah. Okey, hikmah dia kenapa Malim tak buat? Sebab Malim tak jumpa dalam buku teks. Wah, ingatkan Malim tertinggal. Ingatkan Malim tertinggal. Dekat buku teks ni tak ada. Mungkin Tak ada hikmah. Contoh. Tadi mak ni tak letak sebab tak ada hikmah dalam buku ni dah. apa ni? Indra. Indra tu apa? Siapa Indra? Indra Loka. Indra Loka. Indra Loka. Indra join Telegram. Oh, okey, hikmah dia dekat sini. Yasin, hikmah dia dekat sini. Hikmah Mana dia. Ana rasa dia nak Mana rasa dia nak belajar akidah juga kot. Oh. Yasin, hikmah dia dekat sini, kat pengertian ni. Nombor 1 sampai 4 ni. Tu hikmah. Banyaknya. Malim. Banyak juga. Banyaknya hikmah. Okey. Kalau dekat buku teks dia tulis peranan. Kalau dekat buku teks dia boleh tulis peranan. Tapi kalau kita sebut tentang hikmah, kita boleh ambil 1, 2, 3, 4. Cuba Yasin baca. 1, 2, 3, 4. Okey. Melindungi manusia dari kezaliman, menjaga kemaslahatan manusia, mengatur kehidupan manusia, digunakan dalam urusan pemerintahan. Okey. Apa yang kita nak belajar sekarang ni, yang 4 benda ni, ini adalah contoh ikhtiari. Kalau yang contoh ijbari tu yang tadi tu, oksigen, peredaran darah, pernafasan, itu bahagian ijbari, benda yang kita tak boleh elak. Tapi sekarang ni bahagian ikhtiari, benda yang kita boleh pilih. Okey, benda yang kita boleh pilih, yang pertama adalah tengok warna pink, manusia sebagai pemimpin. Itu adalah pilihan yang kita boleh pilih. Tengok apa yang kita boleh pilih, maknanya pemimpin diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Kemudian kalaulah kita pilih untuk tak nak jadi pemimpin, boleh, tak masalah. Kita nak kata hantarlah kepada government nak jadi apa, yang penting aku hidup harmoni dan sejahtera. Boleh, tak ada masalah. Yang penting janganlah kita tak nak buat benda ni dan kita pergi buat jahat. Kita nak pergi robohkan masjid ke pula ke. Kan salah kan. So maknanya kalau menjamin kesejahteraan, bolehlah kita pilih untuk tidak buat. Kalau menjadi kerosakan kepada masyarakat yang lain, tak boleh. Sebab buktinya dekat mana? Buktinya dekat sini, dekat dalil tadi tu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man dassaha. Qad khaba man dassaha. Dassaha. Okay. Ana pun tak ingat dah. Boleh, masa tinggal 4 minit. 4 minit. Okey, mari cuba habiskan yang ni.
Okey, nombor 2, pemimpin akan mencorakkan kehidupan masyarakat dan negara. Okey, kalau David memilih untuk jadi pemimpin, David akan mencorakkan kehidupan masyarakat dan negara Malaysia. Okey. Percaya tak? Muallim sekarang, muallim dah memilih jadi pemimpin. Sekarang ni muallim jadi pemimpin. Tak tahu apa muallim punya Nak percaya sebab Muallim Saya sebab Muallim sekarang pemimpin. ni Muallim tengah pimpin orang. Sekarang. Ya. Sekarang. Ini kalau dengan Antung Pimpin kan. orang ke dalam kebaikan. Okey. Dalam hal peribadi muallim pun muallim pilih untuk jadi pemimpin. Sebab muallim memilih untuk kahwin, muallim memilih untuk ada anak. Nampak? So muallim dah pilih jadi pemimpin dah. Kan? Jadi muallim boleh pilih untuk jadi Perdana Menteri sekalipun boleh pilih, tapi layak ke muallim jadi Perdana Menteri. So lebih baik muallim tak payah pilih jadi Perdana Menteri sebab dah tahu dah tak layak. Tak layak kot kan. So Betul. berdosa tak muallim tak pilih jadi Perdana Menteri? Tak dosa. Sebab Apa dosanya tak jadi Perdana Menteri? ada orang yang layak untuk memimpin negara dan sebagainya lah. Okay, itu kalau manusia Saya jadi sebagai angkat lori sampah je. contoh pemerintahan dan undang-undang yang kedua iaitu manusia sebagai khalifah. Khalifah ialah wakil Allah di muka bumi. Okay, wakil Allah di muka bumi. Dilantik sebagai khalifah untuk mentadbir alam dengan berpandukan Al-Quran dan Sunnah dalam melaksanakan undang-undang. Muallim maksud apa Muallim? Maksud apa? Kalau yang ni muka surat dekat buku teks muka surat 39 manusia sebagai khalifah. yang ni. Okey, dia betul. 39. Okey, nombor 3. Okey, contoh pemerintahan dan undang-undang ni. Yang ketiga iaitu peranan khalifah. Apa function khalifah ni? Menguruskan alam mengikut perintah Allah, menjadikan seluruh alam Kebaikan. seluruh alam beriman kepada Allah. Jadi soalan muallim, adakah kan orang kata kalau sebut pasal khalifah kan dikategorikan kepada manusia kan. Tapi kalau manusia tu dia tidak beragama Islam, dia layak tak untuk dititlekan khalifah tu? Dapat title khalifah. Ana rasa tak dapat kot. Ana Rasa tak. sebab dia bukan Islam. Dia bukan Islam. Sebab bukan Islam. Sebab peranan khalifah adalah untuk menguruskan alam mengikut perintah Allah dan menjadikan seluruh alam ini beriman kepada Allah. Bagaimana dia nak orang beriman sedangkan dia tidak beriman? Betul tak? Nanti dia ajar-ajar sesat. Dia ajar arah sesat. Macam Ayah Pin. Macam Ayah Pin. Betul. Kalau Daun lipat-lipat. less than 1 minute nanti masuk Ayah balik Pin Nanti Okey. masuk balik. Anas, siapa Ayah Pin? Ayah yang ajar ajaran Islam yang sesat tu. Ambil daun lipat-lipat. Yang jadi Nabi tu ke? Yang jadi Dia jadi mengaku dia Nabi tu ke? Cuba tanya Ismail. Ismail hafal lagu dia. Anak tak pernah ambil dengar yang dengar cerita tu. lipat tarik awet tu Anak tak pernah dengar. dapat. Anak tak pernah dengar Astaga. lagu tu. Lagu tu tahu je Dan Lagu yang tu tahu je. Asmaul Husna tahu tak? Anak tahu Ah, tapi Alhamdulillah.